أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan keizinan daripadanya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam Jumaat, malam yang dipanggil Sayyidul Ayyam, malam sebaik-baik daripada malam, hari sebaik-baik ataupun penghulu segala hari. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah, minggu pertama kita tak dapat bersama, tapi alhamdulillah minggu ketiga dan diganti pada minggu kelima insya-Allah. Jadi pada malam ini adalah minggu yang ketiga. Jadi insya-Allah kita akan sambung baca kitab kita, kitab karangan daripada Imam Ghazali ataupun yang diberi namanya atau bergelaran penuhnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi kita berada di muka surat pada malam ini, nak sambungnya adalah muka surat 79 dan bab solat. Habis bab solat ni ada dua muka surat lagi, maka masuk bab imam pula. Biar walaupun kita tak jadi tu imam, tapi kita kena tahu takut parok-parok ataupun jadi imam di rumah. Jadi imam sendiri tak apalah, imam tu imam lah, kita pun kena tahu juga. Imam Ghazali wi tunjuk ajar supaya kita wi jelas. Ni tanya semaya pula. Bab semaya kita nak baca ni tak habis lagi insya-Allah. InsyaAllah kita sambung kitab kita untuk memberkatilah majlis kita. Hamba harap kita boleh baca sekali lah. Hadiah sebagai memberkati majlis, hadiah suratul Fatihah kepada yang pertamanya pengarang kitab ni sendirilah, iaitu Imam Ghazali, dan nak minta untuk Tok Kenali sendiri. Tok Kenali jugalah. Hamba wakil daripada Tok Kenali, macam kena baca jugalah hadiah pada Tok Kenali dah. Pertama Imam Ghazali, yang kedua Tok Kenali, yang ketiga kepada ibu ayah kita sendiri, ibu ayah kita, tok toknya kita semua sekali. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah kita berada dalam bab solat, masih lagi bab solat, yang mana bab solat yang kita berakhir pada 17 hari bulan 11 baru-baru ni. Kita berakhir di antara dua sujud. Antara dua sujud, mana doa yang biasa kita bacalah, Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Ataupun kita nak baca dengan bentuk susunan sendiri pun boleh sebenarnya. Cuma hak ni hak asal lebih afdal. Kalau contoh kita belajar waktu tadika, kita pergi sebut contohnya warzuqni dulu.
ataupun wahdini dulu baru, ataupun wajburni dulu, tak ada masalah. Susunnya itu nombor 2. Nah, hak pentingnya adalah kita baca. Sebab pahal itu pun baca itu sunat, harus sunat. Okey, selepas daripada itu sama muka surat 79. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala fi dharin amin ya rabbal alamin. Okey, muka surat 79. Kemudian kamu bangkit untuk duduk istirahat. Istirahat maknanya rehat. Rehat daripada mana? Daripada baca saat ni lah. Kemudian kamu sujud, dikatanya daripada apa? Selepas daripada baca doa saat ni, perenggih ujung sekali tu, kemudian kamu sujud dulu 78 dah, bawah sekali. Kemudian kamu sujud bagi kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama, iaitu kaedah yang pertama. Okey, habis sujud, kemudian kamu bangkit untuk istirahat, duduk istirahat. Okey, pada setiap rakaat yang tiada tasyahud mengiringinya, iaitu apa orang panggil rakaat yang pertama. Contoh kalau kedua tu ada tahiyat awal. Okey, kemudian kamu bangun, maksudnya lagu mana istirahat, bukan kata duduk cokoh lama seleda. Maksudnya bangun tu orang panggil apa, macam satu duduk sekejap bangun, gitu. Bukan kata duduk lama, duduk sekejap sahaja, sejenak. Kemudian kamu bangun dan meletakkan kedua tanganmu di atas lantai, iaitu tanah, dan jangan mendahulukan sebelah kaki semula pada rakaat yang ada tasyahud mengiringinya. Kemudian kamu bangun dan meletakkan kedua tanganmu di atas lantai ataupun tanah dan jangan mendahulukan sebelah kaki ketika bangun. Kecuali sakit. Maksudnya kena bangun kedua-dua supaya kita buatlah. Maksudnya jangan suka-suka hati kita ni pakai bangun sebelah dulu. Tak say lagu tu, kecuali sakit. Ada kita sakit gaul, sakit lutut, dah buat lagu mana? Kena bangun lagu tu, maka terpaksa lah. Okey. Kalau mampu bangun dua, maka kena bangun sekaligus. Dan memulakan takbir bangkit itu, iaitu Allahu Akbar, ketika kamu hampir dari tempat duduk istirahat. Lalu kamu panjangkan takbir itu sehingga sampai lebih kurang separuh daripada bangkitmu kepada qiyam. Okey, mana separuh daripada tu Allahu Akbar, panjang sikit. Itu sunat. Semua ni adalah amalan-amalan sunat belaka. Jangan kata-kata dah kita duk buat tak ikut, tak tahu mari mana. Tu tujuan Imam Ghazali ni supaya gapo kita buat dah ni benda betul dah. Jangan kata gapo cerita kita semaya sok dah hari-hari. Perlu cerita sebab supaya bukan kata kita ngaji ni ikut orang tua. Takut orang dakwa lagu tu. Kalau kita tak buka kitab ni, orang akan dakwa lagu tu. Memang berlaku sungguh. Memang berlaku sungguh. Banyak orang-orang muda terutamanya. Orang-orang muda bila bawa fahaman ataupun bawa cara dalam hadis lain, jumpa contoh lah ni. Contoh. Hamba royak contoh ni balik daripada keluarga hamba sendiri, keluarga sebelah orang puan, ipar hamba. Tiba-tiba balik daripada dia duduk semaya lutut dua ke atas. Lutut dua ke atas tak boleh. Tumit kedua-dua di atas. Mana punggung antara dua sujud, punggung duduk atas tumit kedua-dua. Pertama. Yang kedua diputar tangan ketika at-tahiyat ni. Jadi bila ditanya, apa buat lagu tu? Dia kata inilah semaya yang sebenar. Dia kata ni semaya yang paling betul. Hak kita duduk semaya selama ni tu duduk ikut orang tua je. Jadi hamba ingat ke ipar je. Pernah juga berlaku pada budak yang pernah hamba cerita dah, budak umur 14 tahun. Dengar daripada mana hamba tanya, adik sakit kaki ke? Main bola? Dak. Dia kata memang cara semaya yang sebenar. Dia kata ni cara semaya yang paling betul. Jadi benda-benda ginilah kita nak kepastian supaya bila kita baca ni, benda hak aku buat ni betul dah. Maknanya selepas bangun tu kita istirahat sekejap baru bangun, lonjok bangun lalu. Okey.
Dan hendak istirahat dan duduk yang ringan dan pantas. Dia ada ni, hendaklah duduk istirahat ini, okey, duduk yang ringan dan pantas. Mana duduk sekali nyuk, macam kita nyuk lah, nyuk sekali baru nyuk bangun atas gitu. Solat dalam rakaat kedua pula kamu lakukan seperti kaifiat rakaat yang pertama dan ulangi, dia kata ta'awuz iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim pula. Tapi auzubillah ni di kadar yang slow. Pada permulaannya, maknanya kita nak baca suratul Fatihah ni sunat kita baca auzubillah dulu. Sunat. Bukan wajib, di sunat. Amalan-amalan sunat. Takut kata tiba-tiba kita baca kata bid'ah tu Nabi tak buat, contoh, ataupun tiru orang tua ni, jadi kita kata tak, memang betul daripada amalan sunat mazhab Asy-Syafi'i kita. Jadi sunatnya baca a'udzubillah pada permulaannya. Kemudian kamu duduk pada rakaat yang kedua itu bagi tasyahud awal, tasyahud awal rakaat yang kedua, tahiyat awal lah, dan letakkan tangan kanan pada duduk tasyahud itu di atas paha kanan. Ada kita kata tak kena letak paha kiri, ada mesti paha kanan. Ada tujuan dia royak ni, bukan saja-saja paha kanan dengan menggenggam jari-jari kecuali jari telunjuk dan ibu jari ibu jari, maka kamu lepaskan keduanya tanpa digenggam. Okey, apa dia? Telunjuk dengan jari ibu ni. Ibu jari dengan telunjuk yang tidak digenggam. Hak tiga ni genggam. Ni hak dia nak ayat cara hak mazhab Syafi'i kita, lagu mana cara akad tangan. Dan kamu isyarat dengan telunjukmu yang yang kanan ketika kamu mengatakan illallah, maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Sebelum illah duk gini lagi, bila illallah maka genggam. Genggam ni ada dua bentuk. Tu kita kena tahu. Yang pertamanya adalah straight gini, straight gini, telunjuk straight dan jari ibu jari pun straight juga. Yang kedua bawah, ditutup lagu ni tapi di bawah lagu ni. Dua bentuk ni sahaja mazhab Syafi'i kita. Ada pun yang memutar-mutar tu bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Maliki, tetapi dalam qaul yang sangat lemah. Qaul hak kuat dalam mazhab Maliki juga sama kita juga, tak ada beza, tak ada hak beda-beda ni. Dia buat beda tu pun kerana ada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sama. Mungkin ketika tu Rasulullah nampak setan mari ganggu depan, maka Rasulullah isyarat ke tangan untuk bedah setan. Jadi kita nak bedah setan mengubah tak nampak ni kan, tak payah buat lah kalau kiranya mazhab Syafi'i kita tak ada. Okey, bukan ketika mengata la ilah. Ni sebab apa dia ayat ni? Sebab ada juga orang bila asyhadu alla ilaha dan la ilah, la tu akad dah. Bukan kepada perkataan ketika menyebut la ilaha, bukan. Jadi tepat akad jari saat ni ketika illallah. Maksud dia lah kepada, maksud dia nya satu-satunya yang aku ni tepat kita semua ni sembah dah, tak ada ilah, tak ada Tuhan, tak ada kecuali hanya padamu ya Allah. Illah tu hanya padamu, esa, mengesakan Allah. Itu maksud mengesakan Allah. Dan letakkan tangan kirimu dalam keadaan terhurai, jari di atas paha kiri. Maksudnya tak seh duk genggam gini, tak seh, genggam gini tak seh. Walaupun kita kata kita lengah duk buka gini sakit contoh, maka nak pahala sunat kena buka. Tapi kalau kita duduk gini juga pun tak batas semaya, cuma tak dapat pahala. Jadi kena buka dan terhurai. Tak seh juga kita ni pakai tutup gini pula, tutup gini jari, tak seh juga, nak terhurai, buka, relax gitu je. Sebab apa? Sebab ada orang yang semaya ni gini takbir pun Allahu Akbar,
Semaya duk gini pula dah. Duk gini rapat ji. Sebenarnya kena relax tak say berterbuka. Dan jari pula, ujung jari ni sama dengan ujung paha, ujung lutut. Tak boleh pergi lutut gini, ni lutut kita. Dah, ni lutut contoh, ni lutut kita duk pergi gini. Tak say dia nak ujung. Ujung sama ujung. Ujung sama ujung. Bukan kepada ilah dan letakkan tangan kiri dalam keadaan terhurai. Jari di atas paha kiri dan duduklah di atas kakimu yang kiri pada tasyahud, iaitu tasyahud awal. Nak duduk lagu mana? Kalau mampu, kalau tidak mampu maka tidak termasuk sinilah, tak boleh pahala sunat lah. Maka boleh buatlah lagu mana. Contoh, kita tak boleh buat lagu tu. Contoh, kita kena duduk macam tipu ke apa orang panggil, kena letak jari gini atas dua-dua jari ni hot tak sakitnya, maka tak apalah, cuma tak dapat pahala sunat. Pahala sunatnya lagu mana? Kaki kiri duk lipat, punggung letak atas kaki kiri dan kaki kanan tu lipat jari. Perut, biar perut kalau boleh perut pada tapak perut orang panggil tak, setuh latar. Okey. Seperti kamu duduk di antara dua sujud, sama juga. Dan pada tasyahud akhir duduk bentuk tawarruk. Tawarruk supaya kita duduk guna sama-sama tu. Buat lagu tu dah. Cuma nak ayatnya bentuk antara dua sujud dengan at-tahiyya sama. Dalam mazhab Syafi'i kita. Okey, mazhab lain tak pasti bab duduk tu. Cuma ada pakar mengkaji. Muslim sini pakar orang saraf mengkaji, bagus rupanya lipat ni. Lipat jari ni sangat bagus. Sangat bagus antara dua sujud. Duduk lipat jari, dan sebaiknya lipat tu biar betul-betul macam reyuk sungguh. Perut ni dak perut kaki ni biar rapat latar. Tu baru hak sebenar. Kalau mampu. Kalau tak mampu tak apa. Kalau tak mampu sikit tak apa dah. Biar pegang sikit ujung jari tak apa dah. Okey, itu sunat belakang ni. Okey, yang kita nak ayat kelebihan pakar urat kaji, rupa-rupanya sangat-sangat bagus, terutamanya orang lelaki. Bila waktu terik ni bagus. Bahkan senaman ni bagus. Terutamanya orang kalau ada 2 rumah, 3 rumah tu hak kuat sikit, perlu tenaga, perlu senaman ni kuat sikit. Malam-malam Jumaat ni contoh nak kena royak sikitlah. Dan ada orang yang orang royak sambo, dia kata dia senemel sebelum berehat, sebelum tidur untuk orang lelaki ni, dia senemel kedua-dua, dia lipat kedua-dua, dia duduk macam sepong yang kata mazhab Maliki saat ni. Dua-dua tumit duduk diri dah, duduk diri, punggung atas tumit dah. Dia pun nyuk lama, dia duduk lama. Selepas mana? Selepas semaya. Ada orang sebelum tidur dia semaya sunat. Dia semaya sunat sebab ada satu kisah tu, orang ni dia kahwin 3. Ni cerita sungguh ni. Dia kahwin 3. Jadi saya hamba masa duduk jalan Johor ni, dia jual ubat. Dia jual kopi tukar ali. Kuatlah kiranya. Jadi dia pun tawar kahwin ni. Remo banyak rumah kena minum kopi ni yang nak jual ni. Maka dia pun royak kata, alhamdulillah hamba tak perlu minum. Dia kata kopi ke ubat kuat tak perlu, dia kata. Jadi saya hamba ni tanya dia lalu. Jadi bolehlah serahsia kita dengar saja je. Jadi kita boleh konsisten ni. Dia kata dia buat gapo setiap malam sebelum daripada dia tidur tu, dia semaya sunat dulu. Sunat tak kiralah solat sunat gapo hajat ke, sunat witir ke, dia semaya paling kurang 4 rakaat dia kata. Hak comel 8 rakaat. Jadi rupanya semaya tarawih ke apa semua tu memang salah satu semaya yang sangat bagus. Dia semaya 4 ataupun 8 rakaat, 4 ataupun ni ataupun 8. Selepas daripada semaya dia pun semaya dengan cara lagu tu sebentar. Duduk setakat boleh duduk lah, lama boleh 5 minit ke 10 minit ke, dia pun bangun. Dia pun buat pula beberapa kali. Itu antara amalan dia. Itu bagus. Cuma kita nak selit sini, dalam semaya pun adalah satu senemeh untuk lelaki dan masalah tistis. Masalah dia panggil apa, kalau orang-orang berumur sikit dia panggil apa? Sakit ke apa dah orang panggil? Kecing apa semua? Tak ingat dah. Prostat. Dia panggil prostat dah. Orang masalah prostat salah satu senemeh ni sangat bagus.
InsyaAllah boleh tarik urat dia. Sebab dia katanya prostat ni urat tak betul kau sipu kau, wallahu alam, amu tak pasti. Dah. Boleh hantar soalan, tak ada soalan. Kalau ada soalan boleh hantar depan. Okey, kita teruskan lagi muka surat 89. Dan sempurnakanlah, dia kata, sempurnakanlah dengan membaca doa, dia kata maksud. Okey, selepas daripada selawat ke atas Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan duduklah padanya atas pangkal pangkal pahamu yang kiri, dan letakkan kakimu yang kiri keluar dari bawah bawahmu. Ni cara at-tahiyat akhir lah ni. Okey, dan dirikan tapak kaki kanan, kemudian ucapkan selepas selesai daripada segala doa itu, iaitu Assalamualaikum warahmatullah. Okey, salam sebenar berakhir kepada Assalamualaikum warahmatullah, dah dapat sunat dah sebenar. Yang kedua pun sunat juga, dan yang ketiga raut muka tu pun sunat juga. Itu pun khilaf. Kalau kita nak buat pun tak sah, nak buat pun boleh, tak sah buat pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau orang kata tak boleh raut muka bid'ah, tu memang beratlah. Tak ada masalah raut muka, tak usah kata sapu muka, sapu latar pun boleh. Dah habis dah sembahyang, Assalamualaikum, selesai dah. Nak sapu latar, sapu sejadah, sapu gapo pun boleh. Nak sapu muka, cuma ulama ada buat doa. Doa, dan kita nak doa gapo-gapo pun boleh. Ya Allah, selesai dah sembahyang, terimalah sembahyang aku ya Allah, contohnya lah. Okey, bagi salam 2 kali, dia kata, sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Kamu berpaling ketika memberi salam itu sekira-kira dapat dilihat putihnya 2 pipimu dari 2 pihakmu. Lagu mana? Maksudnya bukan wi salam ni tak asyik Assalamualaikum sikit lah. Dia nak biar wi pipi ni betul-betul. Ni. Biar nampak ni pipi terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul-betul paling. Bukan kata paling ala kadar je. Tu untuk mendapatkan pahala sunat juga. Semuanya pahala sunat. Kalau kita semaya, hak semaya sok mudah. Tapi kita ingatkan Assalamualaikum, gitu ya. Assalamualaikum. Habislah. Sebenarnya paling dengan penuh ni pun satu amalan sunat pula. Maknanya banyak sangat pahala dalam semaya. Itu sebab kita kena beki biar kau comel. Bila kau comel, kau molek, maka kau banyaklah pahala kita dapat. 2 pihakmu ni. Dan yang ada di kanan, yang ada di kanan kirimu daripada para malaikat dan manusia. Maknanya kiri kanan ni ialah bahu kita ni, malaikat jaga, dan manusia ada kiri kanan kita ni, mana kita seolah paling betul-betul. Inilah cara solat bersendirian dan tunjang solat khusyuk dan hadir hati beserta bacaan dan zikir difahami. Okey. Hak diriwayat ni semuanya adalah semaya sore, dan jemaah pun lagu tu juga. Bila kita sore, maksudnya bukan imam. Maksud sini sembahyang bersendirian bermaksud kita sebagai makmum ataupun semaya sore. Dan tunjang solat kepada khusyuk. Tunjang kepada solat dan suruh khusyuk lagu mana? Hadirkan hati beserta bacaan. Maksudnya fokus. Fokus kepada bacaan, dan sebaiknya dalam bacaan atau berzikir saat ni difahami. Itu yang terbaik, barulah kita boleh menghayati. Dan seperti mana mula-mula kita start daripada mula-mula start daripada semaya tajuk ni dia besar. Imam Ghazali besar, biarlah kita ni ada apa orang panggil perasaan tawaduk, khuduk, ada rendah diri, rasa hina pada diri kita sebelum pada kita semaya. Dan benda tu kena kekalkan siapa habis semaya. Kekalkan siapalah habis semaya. Ada. Okey. Kertas sendiri tak apalah. Okey.
Jadi kena kekalkan rasa rendah diri, rasa hina, rasa kita ni tak ada gapo-gapo pun depan Allah ni, tak ada nak ngadak Allah. Tak ada kata kita ni Tan Sri ke, PM10 ke, tak ada. PM tak kira lah menteri ke, raja ke, tak ada. Bila ngadak Allah, kita kena rasa kita ni serendah-rendah dan sehina-hina kita di depan Allah. Begitulah juga ketika mana kita akad takbir semaya takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah tu sebenarnya ibarat kata berserah diri kita pada Allah dah. Aku serah diri padamu ya Allah, aku serah dah, aku tak nak berapa. Seolah-olahnya supaya orang nak tembok lah. Kalau kita tengok dalam cerita lah, hamba tak rajin lagi, minta jauh lah. Mari nak tembok, angkat tangan. Orang angkat tangan gini, ada angkat tangan lagu ni, ada angkat tangan lagu ni. Cik, hamba tak bersalah cik. Ada contoh kalau polis mari rumah kita 1000, dia buat letak pistol, kata ke contoh, maka tanda menyerah diri adalah angkat tangan. Begitu juga semaya, tanda menyerah diri kita pada Allah dengan angkat tangan saat ni bukan saja-saja. Itu sebab takbiratul ihram menjadi rukun qauli dan rukun fi'li. Dengar ketika akad takbir dan juga takbiratul ihram itu menjadi kedua-dua rukun. Ayat yang penting, menyerah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, menyerah diri. Dan ketika menyerah diri itulah kita rasa serendah-rendahnya ataupun sebelum semaya lagi. Kena hadir siapa kau habis semaya dah. Okey. Dan dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, ni kata-kata Imam Basri lah, bukan kata apa orang panggil hadis dan sebagainya lah. Setiap solat yang tidak hadir padanya, tidak solat hati itu tidak hadir padanya, maka solat itu lebih dekat dari kepada seksaan, iaitu berbanding daripada rahmat. Maknanya kalau orang semaya tak khusyuk ni, dia lebih dekat daripada seksaan, lebih dekat daripada rahmat. Kita semaya, kita nak rahmat, nak kasih sayang Allah, nak kasih sayang Allah. Tapi bila kita semaya tanpa khusyuk, tanpa usaha, khusyuk ni satu benda yang bukan senang. Dia mari semua gangguan. Tengah duk semaya dia mari semacam, dia mari tak kira lah pasar raya ke, kalau highway, nampak highway macam-macam lah. Jam flyover nak siap dah tu, mari belakang tengok semaya. Benda-benda yang pernah kita tengok, pernah orang royak, dia mari bisik takut kita tak ingat. Personal assistant kita akhir royak. Personal tidak bergajah ke bisik kita. Ingat tu mokjoh besar tu. Beli ayam, teka, sayur, sawi, mari teka tu. Jadi lagu mana kita nak hindar dia, nak buat dia, maka kita kena hadir dalam hati. Bila mari tu, kita hanya fokus balik, halau dia. Seolah-olah, jangan halau dengan tangan. Halau dia tu mana tak secara ke dia, fokus balik. Aku dari semaya Allah, hinanya aku ya Allah, mudahnya aku ni leka padamu ya Allah, mudahnya aku ni lalai padamu ya Allah. Mana kembali balik, tarik semula, tuju balik. Kena semua-semua lagu tu. Mari pula tanya at-tahiyat, minta lagi. Siapa at-tahiyat akhir, mari lagi. Mari-mari ion mo pula. Baju anak sekolah kau contoh. Nak masuk nak habis cuti sekolah ni, nak beli baju sekolah pula. Macam-macam dia mari belaka. Ketika tu dia mari. Jadi nak ayatnya, bila kata kita tak ada usaha untuk nak perbaiki kekhusyukan kita saat ni, maka kita menjauhi daripada rahmat Allah. Dan kita mendekatkan diri kita kepada seksaan, seksaan api neraka sebenarnya. Jadi katanya Al-Imam Hasan Al-Basri. Lepas tu kalau kita tengok pula, ni hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba itu mengerjakan solat tapi tidak dituliskan ganjaran solatnya. Ganjaran solatnya itu sepernamanya, dan tidak seperenam dan tidak sepersepuluh. Maknanya mana tak ada markah lah. Hanya yang tulis bagi hamba itu daripada ganjaran solatnya mengikut kadar yang dia khusyuk di dalamnya. Lagu mana? Hak saat ni
kita hilang lari, lepas kita tarik semula, maka dapat pahala pula khusyuk situ. Kalau tak ada langsung, maka tak ada pahala sembahyang. Tapi pada syariat selesailah pada syariat. Okey, tetapi pada ilmu tasawuf ataupun hakikatnya tidak dapat, pada hakikatnya tak dapat pahala. Jadi kita sembahyang saja seolah-olah dah. Tapi pada syariat tak dapat dosa lah sebab kita sembahyang dah. Pada syariat, pada fiqhnya selesai, pada fiqh. Tetapi kita tak dapat gapo satu. Dan kenapa yang Imam Basri kata mendekatkan diri kepada seksaan berbanding rahmat sana? Kerana benda lagu mana? Kerana berlakunya banyak hak dosa-dosa lain tak boleh nak ngimbuh, tak boleh nak cover dengan sembahyang. Tetapi kalau kita banyak buat amalan sunat dan sembahyang, comel, molek, bacaan, molek dan sebagainya, khusyuk semua, jaga semua, maka pahala dalam sembahyang sangat-sangat banyak. Jadi boleh cover ataupun melepasi daripada dosa-dosa kita hak lain. Sebab pahala dalam sembahyang ni sangatlah besar dah. Okey, lagu itulah habis dulu situ tajuk pada malam ni dah. Ada mungkin sebab masuk tajuk lain dah, kita kena sama malam lain dah pula lah. Masjid mungkin ke. Boleh. Okey. Dia tahu dalam wujud. Okey. Dari kita tu kena lipat ada kerja kiwat ke atau macam mana? Kalau kita terlibat tu apa ni sebab gitu? Okey. Ada kerja kiwat atau Okey. ada supaya terbatas atau begitu? Okey. Jumhur ulama, dia sebenarnya masih lagi ada khilaf sini. Ada yang kata tak lipat tak sah sembahyang pun ada hak syadid. Ada. Tetapi kita berpegang kepada yang pendapat ramai, tidak batas sembahyang, cuma tak dapat pahala. Hak tu hak paling ramai. Kalau katalah kita tidak lipat, maka tak dapat pahala sujud kita tu. Sebab sembahyang ni hak paling penting ialah qiyam dengan sujud. Hak paling penting sekali. Jadi kalau sujud tu kita tak dapat, sangat-sangat rugilah. Hak tu hak paling pendapat paling ramai. Tapi kalau katalah hak pendapat kata membatalkan sembahyang, ada juga. Nak kata tak betul juga. Ada pendapat lagu tu. Bukan orang biasa royak, ulama. Ulama mujtahid mutlak juga, bukan ulama biasa-biasa. Jadi benda tu masih lagi ada khilaf. Kalau katalah contoh sembahyang lagu tu kita kata batal mu sembahyang, tak sedap nak kata lagi. Jadi moleknya kita royak kena lipat. Tak boleh lipat pun tak apa, sekurang-kurangnya kai sikit. Apa orang panggil macam setakat boleh terik jari tak apa dah. Contoh jari kita ni tak boleh lipat, kerah. Tak biasa lipat. Maka tarik sikit gitu tak apa dah. Macam orang panggil apa? Kai dah. Dia panggil kai dah. Macam sekat gitu. Tak apa dah. Hak diri tu ada setengah hak mau tengok bukan setakat diri. Si ada main ke ni ada. Duduk non ni. Lepas tu si ada kadang-kadang duduk main tepuk ke apa. Main belaga pun ada. Kalau main belaga tu membatalkan lah. Terakak pun ada ulama setuju kata batal. Tapi kalau kata tak lipat letak saja masih lagi khilaf. Dah. Jadi masa setakat itu dulu, apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelemahan diri hamba sendiri. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.